Bukan malaikat, bukan haiwan, bukan tumbuhan. Bukan. Bukan. Oleh kerana bukan, jadi tak peliklah kalau Nabi makan. Tak peliklah Nabi tu lelaki. Pelik tak? Kalau malaikat lelaki yang pelik. Sebab malaikat jenis tak jantina. Tiba-tiba berjantina, pelik. Tapi kalau Nabi lelaki tak pelik. Sebab tu apa? Perangai manusia. Jangan ingat perangai sekarang, ingat perangai dulu. Bukan perangai sekarang, perangai bahasa dulu. Jadi tu maksud perangai. Jadi, dan bila kita tengok balik, orang yang hidup zaman Nabi, dia sendiri dapat tengok Nabi tu manusia. Bila kata macam ni, Nabi tak hebat kerana ada ibu bapa, tak boleh kata gitu. Sebab Nabi perangai manusia. Ada ibu bapa tu normal. Normal. Keturunan. Ada keturunan. Makan minum, tidur, berkawan, bergurau, sakit, kena sihir. Pelik tak? Kata, tak hebat Nabi sebab kena sihir. Tak, manusia. Sebab tu awal-awal sebut manusia. Jadi kul innama ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia ataupun basyar macam kamu. Bezanya yuha, aku terima wahyu. Tu je bezanya. Engkau tak terima wahyu. Jadi bila Nabi bersikap dengan sikap manusia, sakit, makan, minum, kahwin, ada anak, jual beli, cucuk tanam, menjahit, tidur, pelik tak? Manusia. Pelik. Tak pelik. Jatuh martabat tak dengan Nabi tidur? Tak, sebab manusia. Yang jatuh martabat kalau malaikat tidur. Sebab malaikat bukan jenis tidur. Tiba-tiba tidur, jatuh martabat malaikat. Malaikat makan, jatuh martabat. Sebab dia bukan jenis tu, tiba-tiba dia buat. Mana lemah dia. Tapi Nabi jenis manusia. Jadi kalau dia makan tak pelik. Sebab apa? Sebab ada orang kafir lah. Ada orang yang dia orang kafir, dia menolak Nabi kerana dia kata Nabi perang kalah perang. Sepatutnya bila Nabi tak kalah perang. Manusia. Nabi bila kena panah ada seorang tu, dia panah Nabi, kena sikit, luka. Bukan kena kat gigi rupa gigi. Bukan panah, patah. Maksudnya berdarah. Nabi berdarah. Apa kata Nabi tapi berdarah? Sebenarnya tak perlu kata pelik gitu, sebab manusia kan, jenis manusia. Kalau kata Nabi adalah jenis malaikat, tiba-tiba berdarah, baru kata lemah. Itu tujuan dia kata, iaitu perangai manusia tadi tu. Cuma jadi Nabi akan buat semua perangai manusia. Okey. Jenis manusia. Apa manusia buat, Nabi buat juga. Cuma apa yang Nabi buat tu tidak menjatuhkan martabat dia sebagai Nabi. Apa saja perangai jenis manusia buat, dia buat. Tapi dia buat tu perkara yang tak menjatuhkan martabat dia. Manusia jenis suka buat jahat, buat dosa, ya, tapi Nabi tak buat. Sebab kalau buat menjatuhkan martabat. Semua perangai manusia Nabi buat, tapi buat yang tak menjatuhkan martabat. Yang jatuh martabat Nabi tak buat. Itu maksud dia. Yang dekat kat bawah tu. Yang tiada membawa ia kekurangan pada martabat mereka itu yang tertinggi. Jadi sekarang Nabi ditugaskan untuk menyampaikan. Bila Nabi ditugaskan untuk menyampaikan, maka Nabi menyampaikan. Dan cara Nabi menyampaikan tu dengan cara manusia lah. Dan bila Nabi sampaikan, apa sahaja perangai manusia, ingat perangai bukan perangai uduh, perangai comel, bukan, perangai manusia, apa sahaja yang manusia buat, maka Nabi nak menyampaikan ni, apa sahaja yang Nabi buat, sedikit pun tidak mempengaruhi tugas Nabi, iaitu menyampaikan. Tak mempengaruhi. Contoh apa yang mempengaruhi? Contoh gini, Nabi nak menyampaikan ni dakwah yang dapat terima wahyu, nak sampaikan. Tiba-tiba bini kata, bang, tak payah keluar lah bang, saya takut banyak lipas. Alah, tak payahlah bang. Kalau kita mungkin jadi, yelah saya tak keluar. Kalau kita asal nak keluar lagi, nak pergi apa-apalah. Tapi sebab isteri tak jadi, anak menangis, nangis, tak nak ikut apa semua. Kesian kat anak, tak pergi dakwah. Itu kita. Nabi tidak. Nabi ada anak, tapi anak dia tidak menjatuhkan martabat dia, iaitu kalau nak menyampaikan, dia sampaikan juga.
anak tu tadi tidak menjatuhkan martabat dia. Sedangkan kita mungkin boleh jadi anak akan menjatuhkan. Anak tak bagi, anak marah, anak apa, kita pun ada sejuk hati, rasa lemah dalam ni, tak apalah. Gitu. Nak buat apa-apa, nak bawa apa, gini akhir sekali adik-beradik punya pasal, tak apalah, tak jadilah buat. Tidak, Nabi tidak. Tu je beza dia. Apa sahaja, makan, kita makan, Nabi pun makan kita macam mana? Tak sama. Makannya Nabi tak jatuh martabat. Makan kita kadang jatuh martabat. Jatuh. Nanti kita cerita buat makan. Jatuh tak martabat? Jatuh martabat dengan kita makan. Tapi Nabi makan, tapi tak jatuh martabat dia. Nabi minum, kita minum kita kadang-kadang jatuh martabat dengan sebab minum. Nabi berkahwin, kita berkahwin. Kahwin kita tu jatuh. Berapa ramai yang dulu selalu datang surau masjid, bila kahwin hilang. Tak dapat dikesan, orang hilang. Lepas kahwin. Maknanya kahwin tu telah menjatuhkan, telah mempengaruhi dia. Tapi Nabi tidak gitu. Kalau menyampaikan Nabi gini-gini, kahwin pun menyampai gitu juga. Tu maksud dia tadi. Tidak membawa ia kepada kekurangan martabat. Sebab tu kita wajib belajar tentang kerasulan dari sudut akidah. Pegangan ni, sudut pegangan ni. Bukan dari sudut sirah saja. Kalau kita belajar dari sudut sirah, dari sudut cerita sirah, Nabi baik, Nabi tolong isteri apa semua. Okey. Nabi tolong isteri. Cuba kita tengok sekali Kita belajar dari sudut sirah, kita tak belajar dari sudut pegangan. Ni pegangan. Apa sahaja yang Nabi buat dari segi perkahwinan tidak akan menjatuh martabat dia. Dalam dia nak menyampaikan macam biasa juga. Kalau kita tengok sirah, Nabi kan tolong isteri dia, basuh pinggan ke apa, kan tolong kerja rumah. Dalam masa yang sama Nabi nak menyampaikan. Kalau kita baca sirah aja, Nabi tolong isteri apa semua. Kalau dia basuh baju, dia buat sampai tak ada keluar lagi masjid. Habis Nabi nak ikut sunnah Nabi tolong isteri dia. Tolong itu, tolong ini. Nabi tolong sekali-sekala. Sebab apa? Kalaulah Nabi kerja sikit, basuh baju sendiri, masak sendiri, kemas rumah apa semua. Kalau Nabi gitu, masa bila nak jumpa orang besar-besar, nak berdakwah, masa bila nak pegang, masa bila? Tapi dalam sirah ada. Memang dalam sirah ada. Nak baca sirah, kena ada pegangan Rasul dulu, baru kita dapat faham yang betul. Tanpa kita dapat fahaman yang betul, baca sirah, kita akan menafsirkan ikut suka kita. Sebab tu Nabi tolong isteri dia kan. Kadang rumah orang kata apa, Nabi pun basuh pinggan. Yelah, tiap hari. Habis kalau basuh pinggan menyebabkan lambat datang masjid macam mana? Nak sembahyang jemaah, mana nak dahulu kan? Kalau kita faham begitu, kita tinggallah pinggan tu. Tapi Nabi tolong isteri dia. Memang Nabi tolong isteri. Tapi kita kena pegang dengan sebab perkahwinan, dengan sebab isteri, tak menjatuhkan kita. Dengan maksud, apa tanggungjawab kita secara umum? Solat jemaah. Yang itu tolong tu sunat aja. Solat jemaah fardu kifayah. Maka tinggalin tu. Tapi time tak ada sembahyang apa, basuhlah. Dah. Tapi kalau kita tak pegang betul-betul Nabi tu gitu, kita tak faham akhir sekali. Kenapa ni? Seminggu tak nampak. Basuh kain, mop, sampai tak nampak kat surau masjid. Sebab nak ikut sunnah. Dia tak faham. Tak faham maksud tu. Dah jadi aib. Dengan sebab kahwin jadi aib. Aib lah tu. Menyebabkan masyarakat tak bercampur. Tak bercampur dengan masyarakat. Sebab dia baca sirah. Jadi nak baca sirah, dia kena ada pegangan tentang Rasul ni macam ni. Yang ni tak langgar, baca sirah. Oh, sedap. Tapi kalau tak ada akidah tadi, kita baca sirah, jadi pergi baca Nabi tu dah macam manusia dah. Macam manusia biasa dah. Sebab tak ada pegangan yang tak boleh dilanggar, had yang tak boleh. Nabi tak ada langgar gini. Nabi kahwin, tapi kahwin Nabi tak akan langgar yang ini, iaitu dakwahnya. Dah faham tu, kita baca, kita faham, baru boleh faham. Kalau tidak, kita salah faham. Jadi itu yang katanya termasuklah tidak, bila Nabi itu antaranya berketurunan. Keturunan ni adalah jenis manusia. Okay. Maka Nabi kita pun ada keturunan. Yang mana keturunan tu tidak menjatuhkan martabat. Allah jaga. Keturunan tu Allah jaga. Kita berketurunan juga. Nabi keturunan juga. Tapi keturunan Nabi tidak menjatuhkan martabat. Pernah cerita kat sini. Nabi Ibrahim, dalam Quran ada cerita. Nabi Ibrahim ada ayah dia pembuat berhala. Memang ada cerita, nama Azar.
Ayah dia membuat berhala. Kalau kita setakat baca gitu, ayah dia membuat berhala. Cuba kita fikir sekejap. Nabi Ibrahim, kalau ayah dia pembuat berhala, kan dia berhujah dengan ayah dia kan. Dia berhujah dengan ayah dia. Cuma kalau kita baca tanpa kita ada had yang dia tak boleh langgar. Baca aja. Habislah cerita. Nabi Ibrahim, ayah dia penyembah dan pembuat berhala. Okey. Cuba kita fikir kejap. Nabi Ibrahim ada anak, Nabi Ishaq, satu lagi Nabi Ismail. Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad. Maknanya tok nenek Nabi penyembah berhala, pembuat berhala. Tak ke pelik bunyi tu? Tak ke jatuh martabat dengan sebab keturunan? Kita tak perasan tu. Maknanya tok nenek Nabi pembuat berhala, Nabi kita ni. Sebab apa? Dia kata dalam Quran sebut Nabi Ibrahim, ayah dia pembuat berhala. Memang ada sebut dalam Quran pun. Cuma kita faham tu ayah. Adakah ianya ayah? Kita dah bahas sebelum ni kan. Abi tu bukan ada maksud ayah je. Abi tu banyak maksud. Antaranya bapa saudara. Nabi Ibrahim duduk tak duduk dengan ayah dia. Duduk dengan bapa saudara dia. Daripada kecil. Bila duduk daripada kecil, pelik tak kalau Nabi Ibrahim panggil pakcik dia tadi, bapa saudara dengan ayah? Tak pelik langsung. Kenapa? Maknanya kalau kita kata ayah kepada Nabi Ibrahim pembuat berhala, bermakna kita kata keturunan Nabi penyembah dan pembuat berhala. Tak kepelek bunyi tu. Sedangkan kita tahu Nabi ni manusia, dan manusia tu antara sifat perangai manusia adalah berketurunan. Dan disebut sini keturunan itu tidak akan membawa kekurangan pada martabat mereka, tapi dah kurang. Maknanya ada cerita ni pelik ni. Kalau cerita kata ni, nanti dulu aku tak tahu, mungkin tak faham, kena cari tafsir yang lain. Kat situ kalau kita sekadar baca sirah, kita kata bapa Nabi Ibrahim penyembah berhala, pembuat berhala. Dia buat berhala kaya, buat berhala. Kau nak kaya, kau sembah berhala ni, jadi kaya. Kau nak apa? Nak sihat, nak je aku buat berhala. Ni kau sembah ni jadi. Itulah ayah Nabi Ibrahim yang dikatakan begitu. Kan jatuh martabat Nabi kita bila kata keturunan dia penyembah berhala. Jadi lepas tu kita kata penting ni akidah, yang mana apa sahaja Nabi berketurunan, maka keturunan dia tak menjatuhkan martabat. Nabi ada anak, anaknya tak jatuh martabat dia. Nabi ada isteri, berkahwin, kahwin dia tak jatuh martabat. Apa? Itulah. Apa saja. Nabi makan tak jatuh martabat. Nabi minum tak jatuh martabat. Apa lagi yang Nabi buat? Yang manusia buat ni. Nabi berpakaian, pakaian dia tak jatuh martabat dia. Semua takkan jatuh martabat. Ni akidah besar ni. Yang tiada membawa ia kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, tak. Seperti sakit tak pelik. Sakit yang sedikit. Nabi biasa je sakit sikit-sikit ni, biasa sakit. Jadi disebut sini sakit yang sedikit. Kenapa kata sakit yang sedikit? Kerana kalau sakit tu banyak, dia menjatuhkan martabat tak? Kalau sakit tu banyak, dia akan susah tak nak dakwah, nak tabligh. Susah tak nak fafana, nak cerdik. Tengah aduh nak cerdik macam mana? Susah tak nak itulah sidik amanah, tak apalah. Tabligh dengan fafana lah. Kecerdikan dan menyampaikan dia mesti sihat. Tiba-tiba sakit teruk pula tu, boleh ke nak sampaikan? Maka menjatuhkan martabat dengan maksud tak boleh menyampaikan kerana sakit. Mustahil. Tak mungkin. Sakit sikit-sikit boleh, iaitu sakit tadi tak menjatuhkan martabat. Kita pernah dengar cerita Nabi Ayub yang naik kulit kat kulit kan. Kalau Nabi Ayub naik penyakit kulit, macam kalau dia nak pergi dakwah mari sini, orang nak kata dekat ke orang lagi jatuhlah martabat, malah yang tugas dia sebagai rasul dah tak boleh buat. Allah lantik Nabi Ayub jadi rasul, tapi rasul dia tak sempurna. Secara automatik macam Allah tak sempurna lah pula. Okey, jadi maknanya apa? Adalah cerita lain. Kalau tak tahu, terus salahkan tak tahu. Kalau nak tahu, carilah. Cari-cari jumpa. Rupanya sakit Nabi Ayub tu sakit sedikit. Apa maksud sedikit? Tak nampak atas kulit, sakit di bawah kulit. Gatal bawah kulit. Orang tak nampak. Tapi Nabi Ayub rasa sangat sakit dan sangat gatal. Tapi sebab penyakit di bawah kulit, bukan atas kulit. Kalau penyakit atas kulit, dengan katalah berkudih. Kan Nabi Ayub kan, isterinya lari sampai isteri dia lari. Anak lari, isteri lari. Dia orang kaya, Nabi Ayub. Semua pakat lari. Kalau isteri lari, dia agak-agak macam mana? Macam mana dia kata? Mestilah bernanah-nanah. Kalau macam tu, macam mana nak nyampai kan? Siapa nak dekat? Kan jatuh martabat. Nabi
apa sahaja sifat manusia, sebab manusia ni sakit, tidak akan menjatuhkan martabat dia, dan tidak akan menyebabkan dia susah nak laksanakan apa yang Allah suruh, sedia amanah tabligh fatanah. Takkan, mustahil. Itu had. Baca sirah apa-apa pun, baca sejarah pun, had tu tak boleh langgar. Tu had, tu akidah. Lepas tu kena manjib mengajar ni. Okey, dia kata makan dan minum. Okey, kita tengok sekejap. Nabi juga berkahwin. Contohnya berkahwin. Berkahwin bukan aib, sebab manusia ni berkahwin. Okey. Cuma kahwin tadi, fitrah manusia iaitu berkahwin, tidak akan menjatuhkan maruah Nabi. Ataupun tidak akan dengan sebab perkahwinan mengganggu perjalanan Nabi menyampaikan risalah dia. Tak mungkin. Berbeza dengan Buddha, Hindu. Buddha, Hindu, malah Paderi, Nasrani. Kenapa tak kahwin? Dia tak kahwin kan? Tak kahwin. Kenapa? Dia kata kerana perkahwinan itu akan menghalang dia untuk menuju pada Tuhan. Betul dia tak kahwin. Tapi kita tidak. Itu fitrah. Nabi hebatnya kahwin, tapi dengan perkahwinan tidak mengganggu pun perjalanan. Tak jatuh martabat pun. Tak jatuh martabat. Kita kadang-kadang sebab perkahwinan jatuh martabat kita. Malah ada Nabi dan Rasul tak kahwin. Ada. Macam Nabi Yahya tak kahwin. Sebab sibuk dalam berdakwah, bukan sebab tak nak kahwin. Sampaikan Nabi Yahya antara Nabi yang handsome. Nabi semua handsome, tapi Nabi Yahya ni dia tentulah macam Nabi Yusuf kita kata lawa kan. Nabi Yahya lawa, bukan Nabi lain tak lawa kan. Cuma saja nak lebihkan yang itu. Macam Nabi Daud besi dia penyek gitu aja. Nabi lain pun ada boleh buat, tapi tak highlightkan itu. Setiap Nabi ada kelebihan dia. Kita kata gitulah secara umum. Nabi Yahya ni handsome. Perempuan nak kat dia. Perempuan pula yang paling cantik dekat kawasan tu. Semua orang nak kat perempuan tu. Perempuan ni nak sama-sama tarah dengan dia, sama cantik, sama lawak. Nabi Yahya tak nak, tak sempat. Aku banyak nak dakwah. Dia marah. Akhir sekali dia pergi jumpa raja. Dia kata kat raja, "Engkau nak aku tak kahwin lah tu?" Nak. Siapa tak nak? Nombor satu. Primadona nombor satu kat kawasan tu. Nak mas kahwin dia, kepala Yahya. Tak boleh, Yahya tu orang alim, orang baik. Raja pun tahu. Kalau kau nak lah, tak nak tak apa. Nak, akhir sekali goda, raja tu nak arahkan. Mereka potong semua badan Nabi Yahya. Tinggal tangan je yang dapat selamat. Yang lain semua hancur potong. Dan dia bawa kepala. Nah, ni mas kahwin. Nabi Yahya tak kahwin sampai ke sudah. Tak kahwin. Nabi Yahya. Jadi bukannya dia tak kahwin tu sebab tak nak kahwin, bukan. Tapi sebab sibuk dalam menyampaikan. Lagipun dia muda lagi, Nabi Yahya ni. Muda lagi. Jadi Nabi juga bila manusia dia bergurau. Nabi juga bergurau, kita juga bergurau. Bergurau Nabi tidak menjatuhkan martabat. Bergurau Nabi tak beripu. Betul. Gurau kan kita rasa dengar kan. Orang tua datang, "Alah aku baru masuk Islam, aku dah tua. Boleh masuk syurga tak?" Sorry lah. Orang tua tak boleh masuk syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Orang tua tak masuk syurga kan. Gurau lah. Bila dah langkah syurga kan dia jadi 33 kalau lelaki. Perempuan kan jadi 17 bila langkah. Betul tak dalam syurga tak ada orang tua? Betul lah. Tapi bergurau. Tapi tak jatuh martabat. Gurau betul. Kita gurau bohong. Gurau bewok gurau. Habis kita gurau. Bodoh gurau kita. Bodoh sungguh. Dan menipu gurau kita. Gurau tu kita tengok Allah. Nabi bergurau tapi tak jatuh martabat. Kita bergurau jatuh martabat. Sebab gurau kita tu. Nabi bergurau sampai Nabi ada anak, ada cucu. Sayang kat cucu naik atas belakang, kita tahu. Tapi adakah naik atas belakang tu menjatuh martabat? Tak menjatuh martabat. Maka dia biar je cucu dia duk main atas belakang dia. Bergurau dengan isteri. Lomba lari dengan isteri. Tapi semua tu tak akan menjatuhkan maruah dan tidak akan menyebabkan dia nak sampaikan risalah, isteri ajak lomba lari. Dia pun tak apalah lomba lari tak jadi risalah. Tidak gitu. Itu nak itu. Maka Nabi lawak, Nabi gelak, Nabi gurau. Orang sekarang tak, tapi Nabi gurau ada time dia, bukan gurau 24 jam kan.
Kan kita kata Nabi bergurau, kita asal cakap je lawyer buruk. Sebab nak ikut Nabi. Nabi macam lawyer buruk lah kita kata gitu kan. Orang tua tak masuk syurga. Tapi Nabi sekali dua tu je. Kita nak ikut Nabi, tak faham tu, maka kita pun 24 jam lawyer buruk. Orang cakap gitu dia cakap gini, orang cakap gitu dia cakap gini. Nama orang menyampah. Sebab nak ikut Nabi, salah faham. Sekali-sekala. Malah sekarang ni kalau kita perhati, orang bergurau 24 jam. Berasa tak? Gurau ni selang sebab kita tension. Kalau dalam sejam tu kita akan tension. Kita kena ada selang-selang. Tapi selang-selang lah. Jangan 24 jam. Apa buktinya? Ada tak channel dalam TV tu 24 jam channel gelak? Saya taklah letak nama channel apa, tapi channel tu untuk gelak. Ada. Buka channel dalam Astro tu semata-mata nak gelak daripada 24 jam gelak. Gurau 24 jam. Yang itu yang paling ramai orang tengok. Ketika makan pun gurau, kita borak pun bergurau, macam-macam lagi. Sampai kita dah melampau. Okey, 8:10 okey. Bersalahan. Okey, maknanya Nabi buat semua yang makhluk buat, manusia buat. Oh, kejap, belum lagi. Makan minum. Kita asal tengok viral aja kita pergi. Beratur panjang pun kita pergi. Beratur. Sejam nak makan nasi dagang. Beratur sejam. Agak Nabi beratur tak? Jatuh tak martabat? Pakai jubah, pakai serban, beratur, agak-agak ada dah 50 orang. Tunggu apa? Nasi khabu. Jatuh tak? Memang tak salah, bukan kata haram. Jatuh. Nabi tak buat kerja gitu. Tak ada yang buat kerja gitu. Nak makan macam lapar sangat, makan beratur pun dah berapa jam. Macam lah, tak ada yang lain. Sebab tu orang sekarang ni, dia bukan makan dengan rasa tau. Semua orang sekarang makan dengan telinga. Makan dengan telinga. Macam mana makan dengan telinga? Dengar viral, pergi ramai-ramai. Tak sedap mana pun. Biasa je, memang semua sedap, tapi taklah sampai beratur panjang itu. Semua makan dengan telinga sekarang ni. Semua makan dengan telinga. Dengar je pergi makan, pergi. Dulu orang makan, sedap, dia makan dengan rasa, baru betul, makan dengan lidah. Sekarang tak, dia makan dengan telinga. Viral aja, telinga lah viral kan. Viral, dengar je pergi. Pergi tak salah, bukan salah, tapi kadang-kadang dengan kita haloba makan tu sampai jatuh martabat. Tu je. Nabi tak buat gitu. Nabi bila lapar baru makan. Sebelum kenyang dah berhenti. Kita kenyang pun makan lagi. Ada orang time bulan Ramadan tak pernah rasa lapar. Mana taknya sahur 3 pinggan. Lepas sembahyang subuh tu gini. Lepas tu lebih kerja ke apa ke, dalam aircon. Tak nak buat kerja-kerja luar. Akhir sekali lepas asar tak rasa lapar lagi. Adalah haus sikit-sikit. Buka puasa relax. Kenapa? Tak lapar. Makan lepas isyak ke, tarawih nanti ke baru makan. Tak lapar. Nabi tidak. Lapar baru makan. Sebelum kenyang dah berhenti. Jadi bila lapar baru makan. Bukan satu lagi. Kalau kita belajar ikut kesihatan, ni marah orang kesihatan, marah doktor ni. Tak kira lah. Doktor ajar apa? Makan kena ikut time kan. Pagi ada time dia, tengah hari ada time dia. Jangan makan ikut dan. Nanti asid dalam perut lah, bla 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 bla, macam-macam dia cakap kan. Makan tak boleh. Makan pukul 4 makan lunch. Makan tengah hari pukul 4 tak boleh. Kena makan ikut time. Nabi tak. Nabi makan bukan ikut time pukul berapa. Nabi makan ikut time perut dia. Kalau perut dia lapar, baru makan. Kalau lapar pukul 3, pukul 3. Berlawanan tak dengan doktor? Lawan lah. Doktor tak bagi. Kenapa ni? Gastrik ni, begitu gini. Perut ni. Perut bocor lah kan. Istilah lah orang kampung yang perut bocor. Banyak sangat asid, perut tu bocor lah. Tak tahu lah bocor macam mana. Kenapa ni? Makan tak jaga. Maksud tak jaga apa? Maksudnya, makan tak ikut time. Busy sangat. Bisnes itu, bisnes ini. Kadang sarapan tak sarapan. Kadang makan tengah hari pukul 4 petang. Kadang malam makan pukul 2 pagi. Maka menyakit. Tidak. Nabi makan bukan ikut pukul berapa. Nabi makan ikut perut dia. Lapar, makan. Sebelum kenyang, berhenti. Jadi kalau lapar pukul 3, 3. Jadi itulah yang betul sepatutnya.
Yang salahnya dah lapar pun tak makan-makan. Itu yang action lebih tu. Lapar makanlah. Kalau pukul 3, pukul 3. Kita tak. Kita makan ikut time. Tak lapar pun makan. Pukul balik, pukul 9.30 sampai rumah. Memang makan malam 9.30. Makanlah. Lapar, tak lapar. Asal makan. Jatuh tak martabat? Jatuh lah. Bukan macam betul martabat tu dosa. Jangan salah faham. Maksudnya, kalau kita fikir balik, berapa lama kita duduk toilet? Dalam sebulan tu berapa jam kita duduk jamban? Daripada duduk masjid, mana lagi banyak duduk jamban ke masjid? Kira lah. Kira lah sendiri. Jadi itu yang jatuh martabat tu. Kadang-kadang siap ambil surat khabar dia baca dan tak ada surat khabar tak boleh. Sebab lama nak duduk. Banyak nak buang ni. Sebab tu kalau mandikan jenazah, sibuk duduk meruang. Tekan perut, tekan keluar. Orang tahu yang meruang. Meruang. Orang sini panggil meruang juga. Tak. Ke tak ada mandi jenazah? Meruang kan? Meruang. Meruang. Maksudnya keluarkan najis dalam perut dia. Lepas tekan keluar. Yang sakit 3-4 bulan tu tak ada lah. Tak apa. Ni yang mati biasa. Kenapa banyak sangat ni? Sebab bimbang ketika kita kapan, keluar najis kena tukar pula. Tekanlah lebih, dia panggil meruang. Tekan perut dia. Keluar. Kenapa? Kerja makan aja. Kita ni memang kerja makan aja. Bukan tak boleh makan. Tapi dengan makan tu menjatuhkan martabat. Sepatutnya makan untuk hidup. Kita hidup untuk makan. Hidup kita untuk makan. Jadi jatuhkan martabat. Minum jatuhkan martabat. Kita ni berkahwin akan jatuh martabat. Berjual beli jatuh martabat. Dengan jual beli boleh jatuh martabat. Dengan bertanam kita boleh jatuh martabat kita. Maksudnya apa jatuh martabat? Cucuk tanam sampai semayang pun seorang, tak semayang jemaah, dia jatuhlah maksud jatuh martabat tu. Jual beli kalau pasar malam. Time bila paling ramai? Time maghrib kedai makan. Cuba tengok. Time tu 7 tu penuh. Dengan sebab berniaga jatuh martabat. Tapi dia bukan kata dia tak semayang. Dia carilah pukul 8 suku. Dia semayang lah kalau sebelum masuk isyak. Kita tak cakap pasal tu. Kita cakap jatuh tak martabat? Jatuh martabat. Sebab jual beli punya pasal sanggup kita lambat. Itu jatuh martabat. Menjahit, tidur. Sama juga. Tidur kita jatuh martabat. Tidur Nabi tak jatuh martabat. Maksud tidur Nabi tu cukup-cukup. Tidur kita sama. Tidur Nabi cukup-cukup. Nabi bangun salat tahajud, kita tidur terus. Itulah maksud jatuh martabat. Bersalahan perangai yang sikap Nabi, bersalahan perangai ataupun sikap jenis manusia tadi yang membawa ia kepada kekurangan. Seperti buta. Nabi tak boleh buta. Mustahil. Kenapa? Kan manusia tu, buta tu adalah perangai manusia, kan? Tapi tidak. Sebab dengan buta nak pergi menyampaikan macam mana? Nak cari orang. Perempuan tersentuh pula macam mana? Maka jatuh martabat. Dengan buta, maka Nabi tak boleh buta. Ada tak Nabi yang rabun? Tak boleh. Rabun jauh? Tak boleh. Rabun dekat? Tak boleh. Sebab apa? Jatuh martabat. Ada tak yang kata Nabi rabun? Nabi apa? Yang nangis anak dia hilang? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kena colek lah ayahnya Nabi Yaqub pak. Nabi Yusuf kena colek dengan adik-beradik. Tak ada masalah. Jatuh martabat tak kena colek? Tak, budak kecil lagi. Masuk dalam telaga. Jatuh martabat? Tak, budak kecil. Okey. Kemudian ambil pakaian dia, letak darah serigala lah kita kata, mudah-mudah kata. Kemudian bawa pergi, tunjuk dekat Nabi Yaqub, ayah dia. Ayah dia tengok darah selain macam. Tapi sedih tak? Menangis. Pernah dengar tak? Sampai rabun. Ataupun sampai buta pun ada, sampai rabun pun ada. Pendekkan cerita, nanti Nabi Yusuf tadi jadi raja kan, last sekali. Masuk penjara, mimpi 7 tahun macam-macam lah, panjang cerita tu. Kemudian akhir sekali jadi raja. Akhir sekali di kawasan kampung dia dulu yang ada Nabi Yaqub dan adik-beradik yang jahat tadi tu, kemarau. Kemudian berapa tahun tu? Nak jadi raja tu berapa tahun? Kan? Mana lama lah. Okay. Nabi Yaqub nangis sampai rabun ataupun buta. Macam mana nak nyampaikan? Nabi Yaqub kan Rasul. Masih bila nyampaikan kalau buta? Mana cerita tu kejap. Sebab kita ada had, tak boleh langgar. Jadi kita pasti ada masalah bab tu. Kemudian adik-beradik dia pakai pergi bawa Bunyamin seorang. Bukan. Mula-mula pergi tak bawa Bunyamin dulu rasanya.
Mula pergi tak bawa dulu. Lepas tu dia kata, oh dia kenal. Nabi kenal lah. Nabi Yusuf kenal semua adik-adik dia. Oh kalau gini ni, kau ada seorang lagi kan adik? Kau bawa yang dia sekali. Bawa aku bagi semua-semua barang. Pergi sekali kedua baru bawa Bunyamin. Bunyamin tu lain mak kan? Lain. Dia tak sama mak tu. Bawa. Okey, pergi akhir sekali dia pegang. Panjang cerita, dia pegang Bunyamin tu. Pegang tak bagi kan Bunyamin. Pandai kan cerita lagi, panjang cerita ni. Ambil lah kain baju ni bagi kat ayah, sebab dia datang balik, ayah kami nangis-nangis, ayah kami hari tu dah hilang adik kami. Adik kami tu apa duduk depan tu, ya adik kami dah hilang, ni adik kami yang kedua hilang lagi, habislah ayah kami duduk menangis-nangis. Ada anak tapi kalau menangis macam tu sampai buta, jatuh martabat tak? Jatuh. Maknanya taklah nangis gitu. Betul? Dan buta pula tu, rabun, nak dakwah macam mana? Bertahun-tahun pula tu. Kemudian Nabi Yusuf bagi baju sampai kat rumah, ayah Nabi Yaakob jauh lagi dah bau dah, letak kat muka, terus celek balik. Celek balik. Bila kata bau celek balik, serang balik mata, maknanya sebelum tu rabun. Jadi cerita tu masalah. Tu je nak cerita. Israeliat. Masalah. Sebab apa? Masalah. Sebab kita ada had tak boleh langgar. Nabi tak boleh butuh, tak boleh rabun. Tu rabun. Maknanya dia mungkin menangis banyak. Bengkak mata. Jatuh martabat? Tak. Gitu aja. Itu saja. Tapi Israeliat tambah-tambah sampai rabun nak bagi tahu sedihnya. Kita dah tahu dah. Sebab kita ada had. Jangan langgar. Okey. Buta, sopak. Ni sopak Nabi Ayub ni. Nabi Ayub kan penyakit sopak. Tidak. Dia kata bersalahan. Bila sebut bersalahan, maksudnya tak boleh gitu. Tak mungkin Nabi gitu. Sopak ni nak beritahu Nabi Ayub. Sopak. Tidak. Nabi Ayub tak ada sopak. Dalam kulit. Gila. Ada tak Nabi mana-mana kata jadi gila kejap? Tak tahulah kalau ada. Kalau Israeliat ada. Tidak. Penyakit yang besar-besar. Tak ada penyakit besar-besar. Dan lainnya daripada barang yang segala kecelaan, maka tiada harus bagi mereka itu. Rasul-rasul tadi. Semua Rasul. Tak mungkin gitu. Tidak mungkin. Nabi Musa, telur, pernah dengar cerita? Dia kena ambil bayi kan, Asyah. Kemudian cakap dekat laki dia, Fir'aun, comel lah anak ni, kita belalah anak ni. Aku bunuh anak laki kat luar, kau bawa anak laki masuk daripada belakang, pintu belakang. Tak apa lah, saya kabel besar bang. Kabel laki dia lah. Bawa anak laki ni yang akan menjatuhkan kerajaan, kata ahli nujum, Pak Belalang. Ahli nujum kata, jadilah tengok dia bodoh ke cerdik. Nah api. Nah pisang ke susu ke makanan lah. Nah tengok cerdik ke bodoh. Nabi, mana-mana Nabi kecil lagi cerdik, nak ambil makanan. Padahal api tu lebih, kalau budak-budak yang bukan Nabi, dia minat api lagi. Sebab kan dia tapi Nabi dia faham, walaupun kecil dia tahu ini api panas, aku nak ambil makanan. Malaikat tepih tak? Pak tepih nak ambil makanan, pergi ambil, api makan, lidah jadi telur. Bila jadi lidah telur, tak fasih, macam mana nak berdakwah? Kita dah ada had. Tak mungkin Nabi jadi tiba-tiba telur. Cakap apa benda Nabi ni cakap, aku tak faham. Kau boleh tolong apa benda dia cakap? Bunyi telur. Sebut ar. Tak ada Nabi gitu. Kita ada kan, tak ada sebut ar kan? Ar-Rahmanir Rahim. Tak lagi. Cacat lidah dia. Tak ada masalah. Kita. Nabi begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada. Tak ada Nabi gitu. Okay? Segala kecelaan. Maka tiada harus. Tak ada. Tak ada. Bukan begitu ceritanya. Hujan dah. Kalau katalah, sebab tu kadang-kadang kita sebut tu kadang-kadang kita tak berniat, tapi problem. Ini yang tak kira. Apa dia? Kita sebut Nabi suka makan apa? Pernah dengar? Nabi gemar, Nabi minat, Nabi favorite Nabi apa? Ada tak pernah dengar? Nabi suka ni. Makanan kegemaran Nabi. Memang tak salah.
Tapi kat situ masalah sikit. Bila sebut kegemaran ni, dia jatuh juga, tapi sikit. Yang gemar-gemar ni jenis halal. Dia agak tak syok. Cuma taklah salah. Tapi sebolehnya jangan kata makanan kegemaran Nabi. Nabi suka makan tembikai. Tentu. Jangan cakap gitu. Kata Nabi makan tembikai. Suka tu dia ada unsur-unsur kehalobaan. Sedangkan kita tahu makan Nabi takkan jatuh martabat. Kalau kita suka, maksud apa? Suka musangking, dapat pula free. Dekat dusun orang kata, "Ambil kau nak ambil musangking." Bila kita kata aku minat musangking tapi mahal. Bila kita kata kita suka, kita ambil macam mana? Ambil je, ambil. Aku nak jual bulan depan ni. Tapi sementara ni ambil. Kita kawan lama dah, ambil. Tak payah bayar, aku ambil. Dia pun tak apalah, aku balik rumah dulu, aku ambil je. Aku halal kan. Dan dia tak ada, lagi sedap. Ambil apa? Sebiji? Kalau Nabi, mungkin ambil sebiji. Mungkin. Tapi kalau kita, mana jumpa bahadan, tengok ni, buruk sikit pun kita ambil, kita cengok kat rumah nanti. Nampak? Bila kita kata suka, dia ada unsur kehalobaan kat situ. Walaupun kita bukan niat nak kata Nabi haloba, tapi bila kata Nabi suka, Nabi gemar, goyanglah sikit. Kalau boleh jangan cakap gitulah. Minuman kegemaran Nabi, kata Nabi minum, cukup. Nabi minum kopi, contoh. Cukup. Jangan kata Nabi gemar, Nabi suka. Ingat. Sebab nak jaga hati. Nak jaga hati. Sebab dalam hati Nabi tak ada dunia. Tiba-tiba makan tu dunia. Macam ada hati je suka-suka ni. Lain, beza tu lah. Apa lagi? Samalah juga kita dari segi perkahwinan. Nabi berkahwin. Okey, jangan lebih. Seolah-olah Nabi nanti dia akan bawa kepada keduniaan, iaitu seks. Jangan bawa. Bila kita kata gitu kahwin, dia tak pergi lagi. Kita lebih sikit je. Lawa. Kejap. Dia dah bawa pergi ke keduniaan. Manusia biasa tak apa, kita tak apa, kahwin kerana lawa, no problem. Tapi Nabi tak jatuh martabat. Dia tak ada lawa apa. Lawa tak ada. Tak nak Nabi gitu. Tak ada Nabi gitu. Jadi bila kita kata isteri Nabi cantik, lawa, dia ada goyang sikit. Tak salah lagi, tapi dia ada. Tapi Nabi kahwin, dia tak nampak dari segi hubungan tu. Tapi kalau kata sebab tu ada lagu apa? Aisyah tu. Saya nak nyanyi tak reti. Suara dah tak sedap. Kau main lari-lari kan? Ada tu guru tak bagi. Dia tak bagi. Serana apa? Nak kata haram tidak. Asal tu lagu Arab tu asal. Lepas tu jadi lagu orang putih, jadi lagu Melayu dah. Dia terjemah kan. Tahu lah lagu apa? Aisyah tu tak silap. Sebahagian tu guru tak bagi. Tapi dia tak kata haram. Sebab dia goyang sikit macam tadi. Kau main lari-lari. Apa? Minum di bibirmu, apa benda lah nak sebut tak kerti. Tidur di pehamu macam tu mana? Sah tak kerti nyanyi macam tu lah. Jadi maksudnya dia cerita dalam lagu tu Nabi tidur atas peha Siti Aisyah. Nabi minum air, ada bibir Siti Aisyah kat situ. Nabi pusing minum tempat yang sama. Dalam hadis memang ada cerita itu. Kalau kita cerita hadis lain. Ini kita buat lagu, dia ada tak unsur-unsur goyang sikitlah, goyang. Nabi main lagi-lagi, macam mana tu kita tengok. Abang itu. Gitu ni. Kan ada ya. Nak kata salah tak ada. Memang Nabi main kejar-kejar dengan isteri dia. Memang, tapi tak menjatuhkan martabat. Bila kita buat lagu, dia ada, faham tak? Dia ada macam goyang macam Nabi ni kalau bak kahwin, kalau bak isteri dia macam bernafsu, macam tu. Tak cakap, tapi dapat maksud sebalik. Sebab tu tak, setengah banyak tak guru tak suka. Tak bagi. Cuma dia tak katalah haram. Dia tak kata haram, tapi dia tak bagi. Kerana dia membawa kepada Nabi tu jatuh martabat. Walaupun tak cakap direct, dalam kepala automatik ada pemahaman tu. Setengah orang, bukan semua. Setengah orang je. Setengah orang. Itulah.
Sikit habis. Dan ini. Dan dalil harus perangai manusia atas mereka itu alaihi wassalatu wassalam itu, maka iaitu dipandang akan jatuhnya dengan mereka itu kerana beberapa faedah. Kenapa Nabi ni tak daripada malaikat? Kenapa Nabi ni daripada manusia? Nabi ni buatlah daripada jin ke, binatang ke, daripada tumbuh-tumbuhan ke, daripada malaikat ke. Kenapa manusia juga? Faedahnya apa? Ada kalanya kerana yang demikian itu membesar akan pahala mereka itu. Antara tujuannya adalah Allah nak bagi Nabi itu banyak pahala. Satu. Atau kerana mengajar bagi umat itu. Atau nak mengajar umat. Mana lagi senang? Perempuan ajar perempuan ke lelaki ajar perempuan? Perempuan ajar perempuan lah, senang, sama-sama. Lelaki ajar lelaki, sama. Itu yang senang. Senang tak? Kalau lembu ajar kita, lain spesies, payah, tak sama. Maka manusia ajar manusia. Kerana itu Nabi juga manusia, supaya senang. Itu maksud dia, mudah mengajar bagi umat mereka tu, atau memberi ingatan. Sebab bila Nabi tu manusia, dia tahu kelemahan kelebihan, maka dia boleh ingatkan. Jaga bagi segala manusia, nak ingatkan manusia daripada dunia kerana hinanya pada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Habis pukul 8.30. Habis. Masuk kita ketahui olehmu situ stesen akan bahawasanya masuk pada kata kita Muhammadur Rasulullah tu 4. Apa maksud Muhammadur Rasulullah? 4. Wallahu alam. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.